Cuma sekarang ni saya ada sebut semasa dalam National FM saya ada sebut tentang konsep terapi sel. Okey, mungkin ramai yang bertanya ataupun mungkin ramai yang nak tahu apa itu konsep terapi sel yang diketengahkan oleh syarikat Healthyway. Okey, untuk makluman sebenarnya syarikat Healthyway ni sendiri sebenarnya dah 35 tahun di pasaran. Dah 35 tahun dan produk-produk dia semuanya semua dah 35 tahun, termasuklah AKG yang saya kongsikan pada 2 hari lepas. Dah berada di pasaran semenjak 1985 lagi, iaitu sejak penubuhan syarikat Healthyway. Cuma sepanjang tempoh tersebut selama lebih kurang 33 tahun dia belum mengenengahkan lagi apa-apa konsep. Inilah cuma kekuatan produk tu sendiri. Jadi bayangkan tanpa konsep yang tertentu, produk syarikat Healthyway boleh bertahan sehingga 35 tahun. Pada saya satu tempoh yang sangat lama lah dengan pengguna masa tu masa new management ambil alih, pengguna tegar saja ada lebih kurang 60,000. Jadi hari ini selepas 2 tahun ni kita memang mengenengahkan juga konsep ni. Konsep terapi sel ni dengan kekuatan produk, dengan kekuatan konsep ini, jadi dia dah jadi satu sinergi lah. Dah jadi satu sinergi, dah jadi satu gabungan yang begitu kuat. Sebab tu hari ni kita tengok memang keberkesanan produk Healthyway itu memang jelas, memang ketara lah. Okey, jadi untuk 10-15 minit yang akan datang saya akan terangkan apa itu konsep terapi sel sebenarnya. Okey, konsep ni sebenarnya bukan baru lagi. Dia sebenarnya dia pengasas dia adalah merupakan seorang profesor, iaitu Dr. Linus Pauling. Beliau merupakan pemenang anugerah Nobel sebanyak 2 kali. Bayangkan nak dapatkan satu anugerah Nobel pun bukan satu perkara yang mudah lah, sehingga setakat ni baru 100 lebih saja yang pemenang anugerah Nobel ni. Tapi bayangkan Profesor Dr. Linus Pauling ni boleh dapat 2 anugerah Nobel. Jadi di sini memang kita nampak konsep yang diketengahkan oleh beliau ni, yang diasaskan oleh beliau ni memang satu konsep yang sudah diterima oleh masyarakat umum, masyarakat antarabangsa. Jadi kita tak perlu risau, tak perlu ragu-ragu lagi, boleh ke berkesan ke konsep ni. Jadi sebab tu hari ni untuk pengambilan, kenapa saya kata konsep terapi sel ni penting untuk kita faham, sebab hari ni banyak orang dah ambil suplemen. Saya rasa dari segi kesedaran tentang kepentingan pemakanan kesihatan ataupun makanan tambahan di dalam kesihatan masyarakat kita hari ini, terutama masyarakat Melayu, memang agak tinggilah. Dan setiap kali kita pergi jumpa dengan kawan-kawan, jumpa dengan prospek, setiap kali kita berkongsi, memang rata-rata memang dah ada ramai yang ambil suplemen. Dia akan tunjuklah dia ambil inilah, dia ambil itulah kan. Okey. Tapi kebanyakan kita hari ni, bukan saya nak salahkan sesiapa, mungkin sebelum ni tak ada diberi kesedaran tentang konsep ni. Sebab konsep ni dah lama, cuma yang ketengahkan ada beberapa syarikat saja, termasuk syarikat Healthyway sendirilah. Jadi banyak orang bila ambil suplemen, dia cuma ikut-ikutan ataupun dengar-dengar je. Orang kata bagus, dia pun ambil kan. Tapi orang ni kata yang ni bagus, dia pun okey lah, boleh try lah. Tambah lagi kadang-kadang bila yang datang tu kawan-kawan selain nak ambil hati, nak cuba produk, ataupun kadang-kadang dia pun nak try cuba-cuba test lah, cuba-cuba try produk tu kan, sama ada berkesan atau tidak. Jadi bila kita ambil pemakanan kesihatan ni tanpa pemahaman, itu kadang-kadang jadi kesan yang sebaliknya. Orang lain makan, okey ni bagus, orang ni makan lain pula jadinya, kita makan pun lain pula jadinya kan. Jadi sebab apa, cara pemakanan, cara pengambilan produk-produk suplemen tu tidak mengikuti konsep yang betul, seperti mana yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Linus Pauling lah. So inilah yang sebenarnya yang ingin diketengahkan oleh syarikat Healthyway melalui pengedar-pengedar, melalui independent distributors, termasuk saya dan juga beberapa lagi kawan-kawan yang lain lah. Okey. Assalamualaikum Nazri, Eddie, okey, semua dah ada kat sini Okey, so hari ni apa yang dikatakan sebagai konsep terapi sel tu, dia sebenarnya mudah saja. Kalau kita dapat faham betul apa itu konsep terapi sel, sebenarnya dia tak perlukan produk yang complicated ataupun produk yang terlalu banyak, ataupun kalau kita boleh jaga kita punya pemakanan, itu memang tak perlu ambil produk suplemen pun tak apa.
kan. Jadi sebenarnya bila kita faham betul-betul tentang konsep terapi sel ni, sebenarnya dia bukan semestinya produk yang kita ambil tu mesti mahal, mesti harga tinggi, mesti disarankan oleh profesor tu, lawyer lah, apa, doktor lah dan sebagainya, bukan. Sebenarnya kalau kita faham konsep terapi sel tu dengan produk yang dengan harga yang berpatutan, dan yang datang perkenalkan kepada kita tu orang-orang biasa, mungkin suri rumah tangga, mungkin budak lepasan universiti, ataupun mungkin cuma orang biasa, mungkin dia kerja sebagai dispatch, office boy, ataupun mungkin dia tukang hantar makanan Grab food ke apa benda, Panda food ke, tak kisahlah. Tapi sebab konsep tu sendiri punya kekuatan. Okey. Jadi dengan konsep terapi sel ni, kita sebenarnya produk kita sesuaikan dengan produk yang tertentu, insya-Allah dia akan memberi kesan kepada kesihatan kita. Dia mampu untuk memulihkan sekiranya kita ada masalah-masalah kesihatan yang tertentu. Sebenarnya dia boleh membantu meningkatkan segi daya tahan badan kita, kesihatan kita. Jadi sebab tu hari ni kita kena betul-betul faham apa itu konsep terapi sel sebenarnya. Okey, so saya harap semua dah sedia. Sebenarnya konsep terapi sel ni dia hanya 3 langkah utama dan 1 langkah tambahan. Simple saja. Ada 3 langkah utama dan 1 lagi langkah tambahan. Apa itu langkah pertama? Pertama sekali dia menekankan tentang detoksifikasi. Maksudnya penyingkiran toksik daripada dalam badan kita. Okey, dan yang keduanya pula memang of course lah kita kena ambil pemakanan yang berkhasiat. Tapi soalnya sekarang ni khasiat yang macam mana? Sebab apa, bila kadang-kadang ambil multivitamin, ambil produk-produk yang di luar sana tu ada yang ekstrak dan sebagainya, jadi dia sebenarnya tak memenuhi keperluan badan kita. Jadi kita kena faham khasiat yang macam mana sebenarnya yang badan kita perlu. Okey, dan yang ketiganya ialah pengawalan. Pengawalan ni ataupun perlindungan lah. Perlindungan tu maksudnya protection. Walaupun kita dah ambil suplemen, tapi kita masih juga kena tingkatkan lagi kita punya perlindungan tubuh badan kita ataupun antibody kita. Dan juga dengan pemulihan lah ataupun pembaharuan. Maksudnya mana-mana organ yang bermasalah. Apalah, kita kan organ kita ni setiap hari bekerja. Especially kita punya jantung. Pernah tak jantung kita berhenti? Nak rehatlah sekejap. Asyik buat kerja, asyik pam darah aja. Kan? Kalau tiba-tiba jantung kita komplain macam tu macam mana? Kan tak pernah rehat kan? Paru-paru pernah tak berhenti? Ni kita punya paru-paru ni. Kan bos boleh berhenti sekejap tak apa, bagi rehat setengah jam kan, cuti MC ke kan, ada tak kita punya paru-paru rehat? Tak ada rehat kan. Sama juga dengan kita buah pinggang. Hari ni kalau ni kebetulan Selangor tak ada air ni, kalau kita rehat sekejap boleh tak? Mana boleh kan, mesti apa, dia sentiasa bekerja, mata, hidung, cuma mata ni mungkin malam tidur dia rehatlah sekejap, kan. Tapi sebab tu bayangkan dengan penggunaan berterusan selagi hayat kita, selagi hayat di kandung badan orang kata kan, jadi organ-organ kita ni terbeban dengan bahan toksik dan sebagainya. Jadi mana-mana yang bermasalah itu yang kena perbaharui ataupun kena kita buat pemulihan lah. Macam barang rumah kan rosak kena repair, macam itulah. Okey, dan langkah keempat baru kita masuk kepada langkah tambahan, iaitu senaman. Jadi banyak orang bila kita jumpa kadang-kadang, alhamdulillah lah, senaman ni memang hari-hari memang pagi-pagi dah keluar pergi jogging. Ataupun kadang-kadang kita tengok pagi-pagi kita keluar rumah kan, nampak orang dah awal-awal dah pergi jogging lah. Tapi sebenarnya itu baru 25% daripada keseluruhan konsep ni tadi. Ada orang pula begitu jumpa, alhamdulillah lah setakat ni sihat sebab memang saya jaga makan. Saya buat makan buat apa ni memang pantang semualah, sampai terpaksa sekat-sekat. Orang lain makan sedap-sedap, dia terpaksa sekat nafsu. Sebab apa? Sebab konon-konon pemahaman dia jaga makan boleh jaga dia punya kesihatan. Sebenarnya pun baru suku. Sebab tu kadang-kadang ada kita tengok ahli sukan pun boleh tumbang tengah padang. Ada orang pemain badminton profesional pun boleh ada penyakit. Nampak tak? Jadi sebab tu hari ni kita kena betul-betul memahami macam mana kita nak amalkan konsep ni. Okey, so balik pada langkah pertama tadi, konsep iaitu penyingkiran toksik ataupun detoksifikasi. Kenapa kita kena buat penyingkiran? Sebab badan kita ni terlampau banyak bahan toksik. Mana datang? Daripada sendirilah yang masukkan. Iaitu melalui pemakanan kita lah, pemakanan yang kita makan setiap hari. Tapi bukan saja pemakanan kita, kan ada benda-benda yang di luar bidang kuasa. Contohnya macam kita punya pencemaran udara. Kan udara kita hari ni dah cukup tercemar lah dengan pembangunan kilang, dengan hutan-hutan yang ada tebang, dah jadi taman-taman perumahan, betul tak? Okey, kemudian satu lagi
air yang tercemar, kemudian dengan keadaan rehat yang tidak mencukupi, tambah lagi sekarang ni kita terdedah kepada macam-macam gangguan daripada luaran. Jadi sebab tu hari ni kita kena buat penyingkiran dulu. So dipanggil detoksifikasi. Detoksifikasi ni ibarat macam kita nak masuk rumah lah. Kan, masuk rumah. So kalau kita nak masuk, nak pindah rumah, kita buat apa pertama sekali? Kita bersihkan dulu, betul tak? Kita bersihkan rumah kita, kita sapu semua sawang-sawang, cuci lantai, bersihkan bilik air, dan dah bersih semua, baru kita pindah. Itulah konsep tadi tu. Maknanya kena bersihkan dulu. Kalau kata Nazri, dia kata macam kita nak masak nasi, dalam periuk ada nasi basi, takkan kita terus tambah beras kan? Masuk air tu, masak tu, tak, kita bersihkan dulu, buang yang lama dulu. So sama juga. Kalau kita nak amalkan pemakanan kesihatan ataupun nak ambil suplemen, so kita kena kita kena singkirkan dulu toksik dalam badan kita ni. So adalah cara dia, ada kaedah dia. Kemudian itu yang pertama. Yang keduanya, kita ada apa? Kita ada pemerkayaan khasiat ataupun mengambil pemakanan-pemakanan berkhasiat. Okey, kenapa kita kena ambil makanan berkhasiat? Sebab diet yang kita ambil pada hari ni, makanan yang kita ambil hari ni memang dah ada sebahagiannya langsung tak ada khasiat dah. Contohnya banyak sayur. Sayur yang kita makan ni, selain daripada dah ada racun perosak, racun serangga, gunakan bahan-bahan kimia, baja-baja yang tak organik dan sebagainya kan. Jadi kalau kita makan benda-benda macam ni, dia akan dah tak ada khasiat, ada toksit. Lepas tu bila kita masak pula, kita cuci bersih-bersih, masak suhu lebih 28 darjah Celsius saja dah khasiat dia dah tak ada. Begitu juga dengan buah-buahan yang kita makan pada hari ini, tak sama dengan buah yang kita makan 20-30 tahun dulu. Kan, sebab apa? Penggunaan baja yang berlebihan, penanaman di tempat yang sama, kurang khasiat dan sebagainya. So banyaklah masalah-masalah pemakanan diet kita hari ini memang tak memenuhi keperluan kita. Sebab apa? Ikut satu kajian, kalau kita baca dalam buku-buku ataupun kita boleh Google terus. Ini ada masalah, tanya je. Apa yang saya cerita ni, kalau ada yang tak puas hati, boleh tanya Mr. Google. Betul ke Haji Jamaluddin cakap ni? Kan? Tapi jangan tanya betul tak Haji Jamaluddin. Carilah apa yang kita nak cari kan. Kalau tanya apa, betul ke Haji Jamaluddin? Tapi tak jumpa lah. Jumpa nama Haji Jamaluddin lah, tapi benda lain yang keluar nanti. Okey, jadi maknanya bila kita nak ambil makanan khasiat ni, kita kena tahu. Kalau ikut kajian dia kata badan kita ni memerlukan 60 khasiat sekurang-kurangnya. 60 khasiat. Bukan sikit 60 khasiat setiap hari mesti nak penuhi. Kenapa nak kena 60? Sebab badan kita ni kan macam-macam organ dalam ni, dan setiap organ perlukan khasiat yang berbeza. Contohnya kita ambil lah mata. Mata perlukan vitamin A, betul tak? Kulit kita ni perlukan vitamin D. Lepas tu kita punya jantung perlukan vitamin E. Jadi maknanya tulang perlukan kalsium, magnesium dan sebagainya. Jadi sebab tu kita kena ambil kesemua khasiat ni secara serentak. Tapi kalau kita bergantung kepada diet kita, pemakanan kita, dengan sarapan pagi nasi lemak, roti canai, murtabak, mi goreng, mi kari, jemput-jemput, cucu udang, cucu badak yang tak ada badak tu kan. Jadi memang tak cukup. Memang tak boleh nak memenuhi 60 khasiat tu tadi. Jadi sebab tu hari ni bila kita ambil pemakanan yang tak cukup ni, peringkat permulaan tak ada masalah. Masa tengah remaja, masa tengah zaman kanak-kanak, memang kita sihat. Sebab dia tak terlalu kekurangan tu tidak terlalu membebankan. Tapi bila kita meningkat umur, meningkat dewasa, dengan sistem pertahanan dia terganggu, persekitaran yang tercemar dan sebagainya, jadi menyebabkan kita mula dapat penyakit. Sebab protection tu tak cukup. Kan? Jadi sebab tu kena ambil 60 khasiat ni. Jadi macam mana nak ambil 60 khasiat ni? Kalau kita nak ambil, memanglah boleh ambil kepada suplemen. Tapi hari ni kita kena faham juga suplemen ni, kalau ikut kategori yang saya faham lah, ini ikut saya punya pemahaman, dia ada 3 kategori. Satu yang sintetik bahan kimia, itu memang mudah kita dapat kat mana-mana. Ada juga syarikat-syarikat yang menawarkan produk-produk yang dia ambil ekstrak. Ini vitamin B, ini kita dah ambil dia punya vitamin C, ini kita dah ekstrak dia punya B1, B2, B3. Ini kita dah ambil dia punya macam-macam lah bahan yang badan kita perlu, tapi tak mencukupi. Itu kategori yang kedua. Dan hari ni kalau kita nak ambil suplemen ni, kategori yang paling utama sekali ialah suplemen yang natural. Yang natural maksudnya produk tu sendiri ataupun bahan tu sendiri memang dah kaya dengan khasiat. Yang ni nanti saya akan sentuh pada keesokan hari lah, insyaAllah, satu persatu produk yang saya maksudkan ni. Jadi hari ni kalau kita nak ambil suplemen yang lengkap tu, kita kena
pandai memilih lah, sebab pilihan di tangan kita kan. Okey. Jadi tapi walaupun kita dah ambil suplemen dan sebagainya, kita masih terdedah lagi kepada faktor-faktor persekitaran. Contohnya macam tadi kan, rumah kita dah bawa masuk, dah bersihkan tadi, kita bawa masuk perabot, dah cantik susun semua, tapi pasti ada pencuri, penyamun, perompak yang intai-intai kat luar, betul tak? Dan hari-hari kita duduk dalam rumah tu pun kita guna barang tu kan. Jadi nak elakkan pencuri, kita pasang grill, kita pasang mangga, pasang CCTV, letak alarm dan sebagainya. Tapi bila kita yang duduk dalam rumah tu, kita pakai produk tu hari-hari, pakai dapur, pakai kipas, pakai peti ais, rosak tak benda tu? Mestilah rosak kan, sebab benda yang diguna, benda dipakai. In fact, kalau kita simpan saja tak pakai pun akan rosak juga. Jadi sama jugalah badan kita ni kan, lah digunakan. Jadi sebab tu kita kena, lepas kita bagi khasiat ni, kita kena protect. Sebab kita kita walaupun kita dah ambil suplemen, kita masih bergaul lagi dengan masyarakat luar lah. Kita jumpa dengan kawan-kawan tempat kerja, pergi masjid berjemaah, pergi kenduri kendara, pergi parti, pergi pasar, beli ikan, beli lauk dan sebagainya. Jadi kita terdedah kepada persekitaran yang mungkin orang lain tercemar. Tambah lagi macam zaman sekarang ni kan, yang tengah pandemik ni, kita tak tahu siapa yang dia punya pembawa dia. Mungkin kita terdedah tanpa kita sedar. Sebab tu kita kena jaga jarak, pakai mask. Lepas tu kita kena jaga SOP lah, basuh tangan. Kalau balik keluar rumah tu ada anak kecil kat rumah, mandi dulu, bersih, pakai sabun dan sebagainya. Dan barulah kita rasa akan rasa ada protection, ada perlindungan. Jadi dekat sini di Healthy pun kita sangat-sangat menekankan langkah ketiga ni, iaitu perlindungan ni. So pun ada produk, salah satu yang saya dah terangkan sebelum ni lah, melalui National FM, melalui FB Live semalam tu, produk AKG. Produk AKG ni memang kita rasa sangat berkesan untuk melindungi kita punya kesihatan tubuh badan kita, insya-Allah. Okey, dan langkah keempat baru kita masuk kepada exercise senaman. Senaman ni maknanya kita kena buat ikut 3-3-3 lah. Maknanya 3 kali seminggu, 3 hari lah, 3 hari seminggu. Kemudian di setiap kali tu 30 saat. Kalau boleh 30 saat berapa lama 30 minit. Okey. Kita kena exercise kurang-kurangnya 30 minit, dan dia punya kita punya pulse ataupun rate kita boleh capai sehingga 130 per second. Jadi maknanya per minit, per second pula, 130 per second macam orang nak meninggal kan. Okey, so jadi dengan mengamalkan konsep terapi sel 4 langkah ni, insya-Allah sebenarnya kita boleh menjaga kesihatan kita dan juga keluarga kita. Jadi saya ulangi lagi sekali apa itu konsep terapi sel ni. Pertama, detoksifikasi. Langkah kedua ialah pemakanan ataupun pemerkayaan khasiat, memperkayakan khasiat. Yang ketiga ialah perlindungan dan pembaharuan. Perlindungan dan pembaharuan sangat penting. Dan yang keempat sebagai langkah tambahan ialah senaman. Okey, so itulah yang dikatakan sebagai konsep terapi sel. So untuk mengetahui macam mana kita nak mengamalkan konsep ni dengan produk yang kata harga mampu milik, dengan cara yang lebih mudah, insya-Allah besok kalau dapat saya akan buat awal sikit lah. Sebab sekarang ni orang semua dah masuk dapur, walaupun tak ada keluar mana-mana kan, PKPP ni, tapi sebab hari ni agak terlewat sikit, insya-Allah besok saya akan mula lebih awal dan saya akan maklumkan dahulu melalui WhatsApp group lah, insya-Allah. Okey, so saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan melalui FB Live pada hari ini. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.